Okey, sekarang ni saya berada di laluan Jalan Chakrapong di Bangkok, Thailand. Kembara solo untuk malam ni. Esok baru ada geng-geng yang datang dengan flight seramai 8 orang. Assalamualaikum guys, welcome back to Studio Moza dan terima kasih yang dah subscribe, yang belum subscribe boleh terus subscribe. Okey, terima kasih sekali lagi untuk video kali ni. Sekarang ni musim PKP aku tak boleh nak pergi mana, jadi aku banyak buat video tentang pengalaman aku yang dulu-dulunya lah. Jadi ada pengalaman best, ada pengalaman yang tak best. Cuma kali ini aku nak buat sambungan yang dulu. Aku dah buat video tentang pengalaman aku ke Bogor, pengalaman aku ke Bandung. Hari ni pengalaman aku ke Bangkok pula naik kereta api. Naik kereta api bro. Okey baik, cerita naik kereta api ni aku pergi masa tu tahun bila lah, 2019 lah, macam tu lah lebih kurang. Aku mula di Taipei, jadi nak ke Bangkok sebenarnya tak payah. Aku tak payahlah pergi naik flight kan. Orang KL kan naik flight lah, macam kalau korang duduk Perak, Taipei duduk di kawasan-kawasan dekat sini kan. Kau naik je komuter. Naik komuter pergi ke Padang Besar. Tambah lebih kurang RM7. Lebih kurang RM7 ya. Naik komuter tak mahal. RM7 RM8 ya. Selesa komuter, cuma dia naik komuter ke Padang Besar ni dia bergantung lah. Kadang-kadang kalau kena orang ramai kau kena berdiri lah. Kalau orang tak ada, cantik lah ada tempat duduk kan. Sebab macam kalau daripada Taipei ke nak sampai sebelum Batu World tu rasa okey lagi lah. Di lepas Batu World tu dia dah campur kan. Itu mungkin dah kena ramai dah orangnya. Kalau lah korang okey boleh duduk kat kursi, sebab dia komuter ni dia tak ada limit kan. Kau boleh sumbat je lah, masuk je. Itu sebelum PKP lah, sekarang tak boleh lah. Sekarang mana boleh. Nak pergi pun nak ikut SOP. Sampai di Padang Besar tu kalau dengan komputer lebih kurang ambil 3 jam lah masa daripada Taipei ke Padang Besar tu. Kalau kita naik yang ETS boleh sampai dapat 2 jam. Kalau naik komputer tu boleh sampai 3 jam. Okey, dekat situ jadi kat situ jugalah yang kita nak kena cop pasport. Sebab nak masuk dalam tu cop pasport, dia cop pasport dekat situ. Sebab kita nak naik kereta api kan. Kalau korang tak nak naik kereta api, korang boleh cop pasport dekat immigration dia. Dia ada immigration Padang Besar situ. Dia kena pergi ada satu laluan lagi. Tapi kalau sebab korang nak naik kereta api, sama ada naik kereta api ke Hanyai ke Bangkok, korang boleh cop di situ je. Tapi korang kena pergi awal. Nak cop pasport ni dia mesti 2 jam tu. 2 jam sebelum ke 1 jam sebelum macam tu lah. Aku ingat 1 jam. 1 jam sebelum tu aku dah kena settle dah dokumen-dokumen kita. Di situ sebelum naik kereta api daripada Padang Besar ke Bangkok. Nak jadi cerita aku hari tu, aku dah terlewat tu ke bandar Padang Besar tu, pergi beli roti lah, beli sardin lah, konon-kononnya nak standby nak bawa ni. Jadi aku dah sampai terlupa nak copkan pasport aku dulu. Apa lagi sampai-sampai aja sini. Sampai-sampai ni dah tak boleh masuk dah. Tiket dah beli dah. Macam mana kau fikir? Aku dah kelang kabut dah masa tu. Macam mana tak boleh masuk. Aku minta try lah dekat immigration Siam tu. Kau boleh ejah-ejah ke sikit kan. Aku seorang lah. Tak boleh dah. Dah tutup dah. Dah tutup. Aku lewat. Dia mesti cepat masuk. Dia ada hak waktu dia. Nak tak nak aku sembang dengan orang yang kereta tu. Aku tak kira lah berapa janji tiket aku tak burn ke tidak. Aku burn tiket kan. Tak ada naik kereta api. Aku terpaksa lah beli tiket untuk esok. Esok aku nak kena tidur daripada besar lagi, nak bermalam lagi, nak bayar hotel lagi. Aku rasa fikir aku dia ni ada seorang driver tu, okey tak apa, naik van dia bawa ke sana. Dia kata dia tolong cop dekat dia ada immigration sana lah. Jadi tapi aku kena naik di sebelah sana.
Dia di Padang Besar dia ada 2 stesen. Satu Padang Besar, stesen kereta api yang Malaysia punya. Satu lagi Padang Besar, stesen kereta api tu yang belah Thailand punya. Jadi aku hari tu aku terpaksa naik yang belah Thailand punya sebab aku dah tak boleh masuk dalam ni. Jadi dia bawa aku tu mungkin dia kena ke apa tak tahu. Senanglah cop sebab mungkin dia ingatkan nak masuk Padang Besar. Jadi sampai ke Padang Besar belah Thailand tu aku pun terus dibawa ke stesen kereta api dia. Okey, di sini saya sekarang ni berada di stesen kereta api Padang Besar di belah Thailand. Sebab tadi terlepas cop. Rupanya di sebelah Malaysia dicop sekali dengan penumpang yang hendak ke Hanyai. Jadi saya ingatkan kena dia berasingan, jadi terlepaslah cop di sana. Terpaksalah ambil motor untuk dihantar ke sebelah Padang Besar Thailand. Sekarang saya berada di stesen Padang Besar Thailand. Kecil je stesennya. Baguslah orang yang bawa kereta tu bayar bukan kereta, motor. Motor kereta pula. Bawa motor. Dengan motor je. Bayar 10 RM10 je. Tak jauh sebenarnya. RM10 jalan kaki boleh, tapi kita nak cepat kan, naik motor mudahlah urusan, kita bayar RM10. Dia bawa senang tu sampai sana, dia tolong bawa kan, aku tunjukkan aku punya yang surat beli booking online tu, tunjuk kat dia dia punya yang kereta api tu. Kita tengok dia kata okey tunggu situ lah. Aku duduk lepak situ. Kereta api masa tu dia betul lah pukul 6 petang. Jadi tunggu sampai tunggu tu boleh lah jalan-jalan. Di stesen kereta api di Padang Besar ni dia tak besar. Dia cuma macam stesen kecil lah. Kecil, stesen api yang agak-agak retro sikit lah, lama-lama sikit tapi bersih lah dia. Tepi-tepi tu dia adalah orang berniaga macam kuda-kuda ke kopok-kopok kalau nak naik kereta api. Jadi boleh lah di situ. Dalam pukul 6 tu kereta api sampai, aku naik kat situ. Kereta api tu kita naik lah, dia akan mengalir ke Hanyai lah. Daripada situ ke Hanyai tu masa lebih kurang 1 jam. Kat Hanyai tu dia akan berhenti. Dia akan berhenti di situ dulu. Dia berhenti situ rasa ke dalam setengah jam ke 40 minit lah. Dia agak lama jugalah. Jadi dia nak tukar kepala daripada Sungai Golok ni. Dia pecah di situ. Stesen kereta api Hanyai. Sekarang ni singgah di stesen kereta api Hanyai. Sementara nak tunggu kepala daripada Sungai Golok untuk dia sambung ke sini lah. Daripada Sungai Golok, Pak Tani ke tu, dia akan sampai situ baru dia akan gabungkan balik untuk bawa ke Bangkok sama-sama. Di situ jadi kita lama sikit lah masanya. Jadi bolehlah kita turun tu membeli yang tepi-tepi jalan ni, tepi-tepi yang bawah-bawah ni orang jual-jual tu, pergilah beli. Apa kita nak isi perut dalam kereta api, sebab dalam kereta api bila dia berjalan kau tak boleh nak berhenti nak beli makan makanan dah. Kau kena duduk situ. Lepas tu kalau nak beli pun beli kat kantin dia, dari kantin dia. Itu kau lalu tak lalu je lah, sebab ada benda yang kau boleh makan kan, ada halal ada yang non halal, kita pun tak tahu status dia. Cuma aku beritahu kau, kalau kau nak pergi ke Bangkok, kalau kita buat pelayaran solo macam aku ni, kau kena pertamanya kau kalau boleh kau kena tukar duit siap-siap lah, tukar duit siap tu Thailand tu, tukar siap. Sebabnya nanti kat atas kot lapar ke apa nak beli duit Malaysia pun tak boleh lah dekat dalam kereta api tu. Lepas tu kalau kau boleh tukar SIM card awal beli dekat Padang Besar tu lagi baik lah. Maknanya kau tak adalah bosan dalam kereta api tu. Sebab perjalanan dia ambil masa lebih kurang 17 jam daripada Padang Besar ke Bangkok.
17 jam lama juga. Jadi kalau kau ada internet, beli access internet, kau dah beli SIM card Siam, SIM card Thailand tu, kau duduk dalam kereta api tu, dia tak adalah bosan. Kita boleh access internet macam-macam kat situ kan. Satu lagi, kalau kau nak naik kereta api tu, aku nasihat kau kena beli siap makanan tu daripada Malaysia. Sardin ke apa ke, apa benda lagi yang kau rasa nak beli tu, beli siap. Beli untuk alas perut kau dalam kereta api. Bila kau dah turun di Bangkok, tak ada masalah ada apa makanan. Bagi aku lah, sebab mungkin aku dah pergi dulu, aku dah tahu dah kat mana kan. Jadi tak adalah pening sangat kan. Dia daripada besar sampai Hatnya itu, dia masih boleh tengok ke kanan lagi. Jadi dia punya bentuk muka bumi tu macam kat Malaysia je, biasa je lah kan. Pergi jalan kereta api tengok pokok-pokok. Sebab jadi bila sampai lepas Hanya sikit, dia dah makin gelap lah. Makin gelap, patalong apa tu dah gelap. Lepas tu tak nampak lah, nampak lampu-lampu je lah. Lampu tepi-tepi jalan, rumah-rumah orang berlampu nak tidur. Jadi bila dah sampai malam tu, dia kursi di dalam kereta api ni, sebab tiket kita tu tiket yang sekali dengan tempat tidur lah. Tempat tidur bila waktu siang, maknanya waktu yang belum kita ready untuk tidur tu, dia jadi kursi biasa. Bila dah dekat nak tidur ke atau dah malam tu, kita dah nampak untuk berehat ke apa, nanti petugas dia akan jadikan kursi tu sebagai katil lah. Je selesa, sebab tu tak ada masalah, belah jam pun. Sekarang baru sampai di Patalong, baru lepas Patalong. Dan sesi depan tu sesi Nakhon Sitamarat. Nanti sampai lambat. Rehat sekejap. Korang duduk je. Tapi nak selesa kau ambil yang tiket bawah. Yang bawah tu rasa syok sikit lah. Macam aku yang pergi tu, aku ambil atas. Jadi atas aku kena panjat lah. Panjat atas, tak apa, aku ringat kan. Kalau orang badan besar-besar tu, elok ambil bawah lah. Bawah tu dia lebih lah sikit. Tapi selesa. Sebab kita boleh letak atas tu, dia tempat letak kasut. Apa atas semua, dia ada macam raga dia kan. Ataupun kata nak letak kasut atas, letak bawah katil orang tu je, bawah tu. Tak payah, tak payah lah. Makanan-makanan korang ambil lah, ambil letak dalam tempat yang kita tidur tu. Kat dalam tu aku ingat bila malam kita nak tengok ikan tak boleh dah. Aku banyak duduk buka internet, tengok internet. Lepas tu aku lenok sudah pagi. Lepas tu sampai pagi korang boleh tengok lagi kanan ni macam cantik dia, sebab matahari baru dah naik. Kebetulan kan masa tu dia sampai sebelum Huahin tu, dia naik tu, dia sampai melalui satu padang besar, padang yang luas tu. Dia boleh tengok matahari nak naik tu. Aku suka tengok kat cermin, tengok wow, cantik. Kita rasa pengalaman, kita seronok pengalaman. Itu baru pengalaman dalam kereta api. Matahari dah naik. Jarang boleh tengok macam ni. Baru saja menghampiri bandar Bangkok. Aku sampai di stesen kereta api Hua Lamphong tu rasa dalam pukul 11 lebih lah.
stesen kereta api Bangkok. Saya baru saja turun pada kereta api. Perjalanan sepanjang 17 jam, selama 17 jam. Ya macam kita pergi pun dah tahu dah tempat makan ya. Kita keluar di sini kereta api tu, kita menyeberang jalan. Kat situ ada satu lorong tu. Jadi pergi depan je, situ ada satu kedai orang petani lah. Dia jual macam nasi campur ke, lauk-lauk telur tu ada lah kan. Ayam paperik semua makan je lah kat situ. Itu dia Muslim je lah. Makan dulu situ, bagi kenyang-kenyang tu baru keluar. Ambil tu. Kalau kata korang tak beli lagi SIM card tu, macam aku dah beli siap lah. Belilah SIM card kat tepi-tepi tu. Kat tepi tu. Ingat bila korang sampai di Bangkok, korang nak ambil tuk-tuk ke apa ke, penting korang kena tahu destinasi dia dulu, jarak dia. Kalau boleh korang check dulu dalam map tu jarak berapa, supaya korang tak kena tipu. Tapi sepanjang aku di Bangkok, aku tak adalah kena tipu. Aku tak nampak lah orang di Bangkok tu tipu kan. Sebab kebanyakan jarak pun kalau kata naik tuk-tuk 22 atau 50 baht ke 340 tu baloi lah dengan tempatnya agak ni. Sebab aku pernah pergi di Khao San Road. Nanti aku cerita Khao San Road tu kenapa aku akan pilih Khao San Road. Jadi sampai tu aku ambil tuk-tuk, aku bagi tahu dia aku nak pergi ke Khao San Road. Hotel pun aku dah ambil, dah siap dalam melalui booking.com. Jadi sampai di Khao San Road lebih kurang 300 baht. Jalan Cakrapong, dia berdekatan dengan Khao San Road. Di sini ada makanan Islam lah. Kalau di sini ada Islam, tapi kalau tak cakap Khao San Road tu ada makanan Islam. Itu jalan Kraisi, Tanun Kraisi. Tanun Kraisi ni kalau pergi straight tu dia boleh potong ke Khao San Road. Sini kalau tengok dia banyak macam-macam lah dijual di tepi jalan ni. Kebanyakannya makanan yang non halal ni lah, yang tak halal. Untuk dapat makanan Islam di sini kena pergi ke kawasan yang berhampiran dengan masjid. Masjid iaitu Masjid Cakrapong. Ni laluan kalau kita nak ke Masjid Cakrapong. Tapi sini merupakan tempat tumpuan pelancong daripada seluruh negara lah. Tak kira di mana-mana dia orang akan berkumpul di sini sebab mudah. Satunya dia berhampiran dengan Chao Phraya, Sungai Chao Phraya. Saya sekejap lagi saya akan menghala Sungai Chao Phraya. Nanti nak tengok mana sungai itu luas. Nak naik bot boleh, bot dulu 40 baht. Dululah masa saya datang kali pertama. Tapi yang kali ini saya tak pasti. Ni buat massage. Wow. Ni ini fish spa. Fish spa. Ni laluan ke Masjid Cakrapong. Masjid Cakrapong Mosque. Ni lorong ke masjid. Hari ni banyakkan yang tutup. Mungkin dia buka sebelah malam kot untuk makanan Islam.
Saya nak ronda-ronda lagi, tengok apa ada sebelah sana. Bateri pun dah kurang ni. Ini ini bukan, ini non halal. Nampak dia ada itik ni. Ini nak kena betul-betul tengok lah. Dia ada biasanya kalau makanan halal ni dia ada tulis itu ataupun ada gambar bulan bintang. Itu halal lah. Sebab itu orang Islam lah yang kalau tengok dalam peti-peti ais ni penuh dengan botol-botol arak lah. Itu snack. Siapa yang minat chicken terik ke apa, semua akan ada jual. Terik ke, ulat-ulat ke, tadi je mereka makan. Saya pun tengah cari makanan halal di sini. Saya rasanya ada. Kalau ada pun kena pergi di Usman Seafood lah. Usman Seafood ni di dekat dengan Skybus punya stesen Sukhumvit. Lepas tu kena jalan kaki lagi masuk ke dalam tu atau kita sampai ke Usman Seafood. Memang top lah di situ sebab pernah masuk di 3. Indian food. Okay, kita troker lagi. Saya nak tengok mana lagi. Ini kali kedua saya datang ke sini lah. Kali pertama pada tahun, saya dah lupa ada tahun berapa. Rasa dalam 2000 lebih macam tu lah. 2012 ke. Ini adalah kawasan road. Tengok macam mana. Ini daripada tin minuman. Dia buat tut-tut kecil. Dia ni tin minuman yang proses. Memang kreatif. Boleh jadi bag tin minuman ni. Okay. Ini dia panggil walking street ni. Laluan jalan kaki ni dia ada orang jual tepi lah. Jual macam benda kecil tapi tak banyak. Dia ada satu tempat lagi yang banyak rasa tak silap depan sana. Ini buat dia lah. Buat Cha Songkram. Ini saja saya ronda-ronda jalan-jalan. Saya pun dah lupa lah arah mana Sapraya punya sungai, tepi sungai. Sekejap saya offkan video. Okey, cuma di situ dia lebih banyak macam tempat hiburan betul lah. Kalau dia ada macam pasar tu, pasar malam lah. Nak kata malam tu, tak malam ada. Ada cuma kita boleh merayau dekat pasar malam tu, merayau dekat situ. Dia ke kanan tu dia orang jual kain, baju semua ada lah, macam-macam ada. Cerita mata ke, yang bahagian jual sampai daging buaya bakar pun ada. Aku pun tengok daging buaya bakar aku pertama kali. Apa ni? Dia bakar dekat depan ni. Krokodil lah, daging buaya bakar. Tak pernah aku tengok. Kambing bakar pernah lah tengok kan. Ini daging buaya. Tengok macam mana buaya dibakar. Ini makanan-makanan yang
tengok krokodil. Tu daging buaya. Siapa nak tahu daging buaya? Ni tak tahu anak ke apa dia bakar tengok daging buaya. Memang real lah. Krokodil lah. Wow. Mana ada jual kat Malaysia ni? Hanya di Thailand. Malam tu aku memang jalan lah. Aku duduk masa tu di top ni. Malam tu jalan-jalan meraya situ. Mana nak bak makan kawasan-kawasan road tu ada tempat makan sebab dia ada masjid. Situ dia ada satu masjid sebab dia ada juga orang Islam di situ ya. Ada masjid, kalau nak makan apa kita pergi di kawasan masjid tu, tepi-tepi tu ada makanan muslim. Okey, belah malam aku membayar lah jalan ke tepi-tepi tengok tu. Dia bawa macam-macam pattern ada di situ. Yang kaki hak berdiskonya dengan diskonya, yang kaki masajnya dengan masajnya, yang kaki refleksiologi dengan yang kaki shopping, semua ada kat situ. Jalan ikut je orang. Macam-macam benda dijual dekat situ lah. Atas bergantung korang punya niat lah situ. Korang nak pergi part jahat ke part baik semua ada. Itu je cerita kan. Jadi habis tu aku ke mana dah penat jalan kaki tu, aku balik ke hotel lah. Hotel pun bagus, hotel pun dalam RM60 je di Malaysia. Murah lah situ, murah. Walaupun di Bangkok dia dapat hotel RM60, bersih, selesa, friendly. Dia sampai je sawadi kap kan. Ya, lepas ni aku akan cerita pula habis video ni. Aku ingat cerita Hanya tu aku tak nak cerita lah sebab Hanya tu aku ingat biasa je lah. Cuma ada beberapa tempat floating market ya. Mungkin aku akan cerita tentang perjalanan ke Ratchaburi dan Kenchanaburi pula ya. Okey, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel aku ni, Studio Moza. Bye bye.